بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang lebih dulu daripada kamu, yakni di kalangan umat-umat zaman Nabi zaman dahulu, supaya kamu bertakwa kepada Allah dalam beberapa hari yang dibilangkan. Kita berada di akhir bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita mendapat kemuncak daripadanya yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Wa akhiruhu wa'idkum min an-nar, dan penutupnya dimerdekakan daripada api neraka. Apabila kita mencapai tujuan yang besar daripada ibadat puasa, iaitulah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ialah sifat yang ada dalam diri seseorang sehingga merasa gerun takut, lalu dia taat kepada Allah Taala dan dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di dalam ayat-ayat yang banyak apakah yang dikatakan ciri-ciri takwa. Di antaranya ialah firman Allah Taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal 'ala hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون." Bukanlah kebajikan itu hanya kamu menghadapkan arah sembahyang kamu ke timur ataupun ke barat. Kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhirat, beriman kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, dan menunaikan tanggungjawab harta benda dalam keadaan kasih kepada harta benda itu dengan memberi nafkah dan sumbangan kepada kaum keluarga, anak-anak yatim dan orang miskin, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, serta bersifat sabar dalam menghadapi kesusahan dan penderitaan. Sama ada kesusahan kerana menerima sakit pada bencana ataupun menghadapi musuh yang zalim dan jahat. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin alladhina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون." Dan bersegeralah kamu kepada
keampunan dan syurga yang luasnya laksana langit dan bumi yang dia sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Iaitulah mereka yang membelanjakan harta benda mereka dalam keadaan senang dan susah. Dan mereka yang sanggup menahan kemarahannya bila marah. Tidak bertindak dengan sewenang-wenang. Dan Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang berbuat baik. Dan mereka yang apabila mengerjakan dosa, bila mereka sedar lalu mereka bertaubat kepada Allah. Mereka sedar bahawa Allah menerima taubat. Itu ialah sifat-sifat takwa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Dengan makna apabila kita ada iman di dalam hati kita, kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada rukun-rukun iman. Khususnya dalam perkara beriman kepada Allah hari akhirat. Beriman kepada perkara yang gaib. Para malaikat, dosa dan pahala. Nabi-nabi dan rasul-rasul dengan percaya kepada ajaran-ajarannya. Disertakan dengan amalan-amalan yang baik. Amalan yang baik dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Sama ada manusia itu diri kita sendiri, kaum keluarga kita, sahabat handai kita dan manusia-manusia yang lain. Kita menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Hubungan yang baik dengan manusia. Dan hubungan yang baik dengan makhluk-makhluk yang lain. Khususnya harta benda yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menyempurnakan perkara itu dengan sebaik-baiknya, bermakna sifat takwa ada dalam diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala melatih diri kita dengan ibadat puasa dalam masa sebulan. Tujuannya ialah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sanggup meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, sama ada di hadapan manusia ataupun kita tidak ada orang lain melainkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sanggup meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Walaupun perkara yang dilarang itu adalah perkara yang halal di bulan yang lain. Perkara yang menjadi rukun kepada kehidupan kita, iaitulah makan dan minum. Perkara yang menjadi sifat tabi'i kita, iaitulah hawa nafsu. Kita sanggup menahan semua perkara itu di bulan Ramadan kerana menunaikan perintah Allah. Mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya. Bermakna kita melatih diri kita dengan sifat takwa. Termasuklah kita sanggup bertaubat dan beristighfar apabila kita mengerjakan dosa. Di mana manusia tetap mempunyai kelemahan, walau siapa sekalipun. Dia mesti melakukan dosa kecil dan dosa besar. Dengan sebab itu Allah Ta'ala memberi peluang kepada manusia dengan rahmatnya supaya bertaubat daripada dosa yang dilakukan. Kelemahan yang berlaku. Sama ada dia sedar atau dia tidak sedar, dia mesti melakukan dosa. Dan dia hendaklah mengambil contoh daripada bapanya Adam AS dan ibunya Hawa yang telah melakukan dosa lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan iblis. Iblis yang mengerjakan dosa, dia berasa dia tak berdosa. Dia berasa dia tak berdosa dan degil dan tidak bertaubat kepada Allah. Itu contoh iblis. Contoh Adam, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut di dalam hadis Nabi SAW. Nabi Musa AS berdepan dengan Adam di alam barzakh. Nabi Musa ialah Nabi yang terkenal dengan berani. Dengan berani. Dan Allah Ta'ala tugaskan dia berdepan dengan Firaun. Nabi Musa lah juga yang menyoal Nabi SAW pada malam Isra dan Mi'raj. Berapa Allah Ta'ala wajibkan kepadamu? Lalu dia beritahu 50 semayang. Lalu Nabi naik dan minta kurang. Turun, Musa minta kurang lagi. Itu perangai Nabi Musa. Sehingga di alam barzakh, dia berdebat dengan Nabi Adam AS. Nabi Musa kata, wahai Adam, dengan sebabmu inilah kami susah. Dengan sebabmu duduk dalam syurga, molek-molek. Kalau tidak, kami dilahirkan dalam syurga. Tetapi dengan sebab kamu buat dosa dalam syurga, kamu dihalak. Sehingga kami terpaksa hidup dalam dunia ini. Lalu Adam menjawab, wahai Musa, Allah Ta'ala suruh kamu bermunajat kepada Allah dalam masa 40 hari. Kemudian Allah beri kitab Taurat.
Dalam masa itu berlakulah apa yang berlaku. Adapun aku, Allah Ta'ala sudah memutuskan 40 tahun. Sebelum dijadikan aku, Allah Ta'ala nak hantar aku ke bumi. Maka Allah Ta'ala yang mengatur supaya aku buat dosa. 40 tahun sebelum aku dijadikan. Kata Nabi Adam AS, kemudian barulah aku dimasukkan dalam syurga dan melakukan apa yang berlaku. Dengan diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala telah mendidik Nabi Adam AS supaya melakukan dosa dengan penyusunan daripada Allah. Dan setelah itu Allah Ta'ala jadikan Adam yang dihantar ke bumi menyesal dan bertaubat kepada Allah SWT bersama dengan Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika sekiranya engkau tidak kasihan kepada kami, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Itu sifat Nabi Adam AS. Dan kita kena ikut sifat Nabi Adam ini, iaitu sifat takwa, bukan sahaja menunaikan perintah, meninggalkan larangan. Di antaranya apabila berdosa, kita bertaubat kepada Allah SWT. Dalam satu hadis Nabi bersabda sebagai wasiat kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamruha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada, sama ada di masjid, di luar masjid, dalam ofis, dalam kedai, di laut, di darat, bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan ikutilah amal yang jahat itu dengan amal yang baik. Nescaya amal yang baik boleh menghapuskan dosa-dosa beramal yang jahat. Dengan mana kita bertakwa, kita bertaubat dan kita mengerjakan amal-amal kebajikan. Amal-amal kebajikan juga boleh menghapuskan dosa. Di antaranya ialah puasa Ramadan yang menghapuskan dosa dalam masa setahun sebagaimana disebut dalam hadis, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibatil kaba'ir. Sembahyang 5 waktu, Jumaat sehingga Jumaat, Ramadan sehingga Ramadan, menghapuskan dosa-dosa yang berlaku di antaranya apabila ditinggalkan dosa-dosa yang besar. Bermakna sembahyang 5 waktu menghilangkan dosa dalam masa sehari. Jumaat menghilangkan dosa dalam masa seminggu. Puasa Ramadan menghilangkan dosa dalam masa setahun. Dosa-dosa yang kecil ataupun dosa-dosa yang besar berhajat bertaubat dan istighfar dengan syarat-syaratnya. Walaupun namanya dosa-dosa kecil, tetapi oleh kerana dia banyak dalam masa setahun, dia jadi besar juga. Sebagaimana bukit dijadikan daripada batu-batu yang halus dan pasir-pasir yang halus. Begitulah dosa-dosa yang kecil boleh jadi besar macam bukit. Tetapi puasa Ramadan boleh menghapuskan dosa-dosa itu. InsyaAllah dengan kita mengerjakan ibadat puasa disempurnakan, Allah Ta'ala menerima ibadat puasa dan melahirkan sifat taqwa di dalam diri kita dan mengampunkan dosa, dan kita membina kehidupan yang baru selepas bulan Ramadan. Wallahu a'lam.